Assalamualaikum dan salam sejahtera berita perdana edisi 1 15 Mei bersama Adi Dikawal bersama saya Nurul Hidayah Lawan dan saya Ivan Tuk. Kami mulakan dengan paparan utama malam ini. Malaysia akan suarakan pendirian teguh menentang keganasan Israel pada mesyuarat tergempar OIC esok. Bakal penerima vaksin berstatus PUI, kontak rapat dan PUS dilarang hadir ke pusat pemberian vaksin. Angka korban insiden serangan ganas rejim Zionis di Gaza terus meningkat. Siri berdilan bom tentera Israel yang menyasar bangunan kediaman menyaksikan kira-kira 140 penduduk awam Palestin terbunuh, termasuk 39 kanak-kanak dan 23 wanita. Manakala hampir 1,000 yang lain dilaporkan cedera. Dan angka itu dijangka terus meningkat selepas beberapa siri serangan udara rejim Israel menyasarkan kamp pelarian Ashati di Gaza yang menempatkan kira-kira 85,000 pelarian Palestin. Terbaharu awal pagi tadi, pesawat Israel melakukan serangan udara di Gaza. Sumber pegawai perubatan Palestin memberitahu sekurang-kurangnya 4 terbunuh dalam serangan udara di utara Gaza itu. Tidak cukup dengan itu, kapal tentera laut Israel turut melepaskan tembakan daripada Laut Mediterranean namun tidak mengenai sasaran di Gaza. Pejuang Hamas bertindak balas dengan melancarkan roket dalam pertempuran memasuki malam kelima. Kementerian Hal Ehwal Agama Palestin berkata pesawat Israel menghancurkan sebuah masjid manakala jurucakap tentera Zionis memaklumkan akan menyiasat dakwaan itu. Tiada tanda akan berakhirnya pertempuran dengan korban jiwa semakin meningkat di mana penduduk Palestin melaporkan 11 terbunuh di tebing barat dalam pertempuran antara penunjuk perasaan dan pasukan keselamatan Israel. Sementara itu, Hamas berkata seorang wanita dan seorang kanak-kanak lelaki antara 4 yang terbunuh dalam serangan udara Israel yang terkena rumah milik keluarga Abu Hattab di kamp pelarian pantai Gaza City. Tentera Israel tidak memberi sebarang komen terhadap kenyataan itu dan setakat ini 9 rakyat Israel terbunuh dan 8 daripada mereka maut. Ya, kira-kira 10,000 lagi rakyat Palestin terpaksa meninggalkan kediaman mereka di Gaza. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengumumkan angka itu semalam. Ia selepas kawasan kediaman mereka menjadi sasaran pengebuman Zionis. PBB memaklumkan kebanyakan penduduk Palestin berlindung di sekolah, masjid dan tempat-tempat lain di utara Gaza bagi mengelak menjadi mangsa serangan bom Israel. Pejabat PBB turut menggesa pihak Palestin dan Israel segera mengizinkan PBB serta rakan kemanusiaan untuk membawa bahan bakar, makanan dan bekalan perubatan termasuk mengerahkan aktivis kemanusiaan. Setiausaha Agungnya Antonio Guterres turut menggesa agar ketegangan diredakan. Israel terus menyasarkan Gaza dengan berdelan sehingga menyebabkan kerosakan teruk pada bangunan kediaman. Sementara itu, ketegangan semakin meningkat di daerah Sheikh Jarrah di Baitul Maqdis Timur sejak sebulan lalu. Rakyat Palestin bertindak memprotes apabila penduduk Sheikh Jarrah menjadi sasaran dan ancaman pengusiran oleh tentera Israel.
Sementara itu, sidang Majlis Keselamatan PBB esok dijangka akan membincangkan situasi meruncing di Gaza. Dalam pada itu, Mesir memimpin usaha serantau untuk genjatan senjata. Sumber keselamatan Mesir berkata, Kahirah mendorong kedua-dua belah pihak untuk menghentikan serangan mulai tengah malam Jumaat sementara menunggu rundingan lanjut. Mesir bersandar pada Hamas dan yang lain, manakala Amerika Syarikat berusaha mencapai kesepakatan dengan Israel. Kementerian Luar Mesir berkata Menteri Luar Mesir dan Jordan membincangkan usaha untuk mengakhiri konfrontasi Gaza dan mencegah provokasi di Baitul Maqdis. Jelasnya orang tengah Mesir, Qatar dan PBB akan meningkatkan hubungan dengan semua pihak dalam usaha memulihkan keadaan bagaimanapun belum mencapai kata sepakat. Dan sebelum ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan lantang menyuarakan pandangan agar Majlis Keselamatan PBB segera bertindak. Erdogan turut mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin agar memberi pengajaran dan peringatan tegas kepada rejim Israel. Tuntutan itu diikuti demonstrasi yang dilakukan rakyatnya di Ankara, Turki. Beratus penduduk melakukan demonstrasi menentang kezaliman rejim Israel ke atas penduduk Palestin. Mereka percaya serangan terbaru Zionis Israel ke atas Gaza sejak minggu terakhir Ramadan lepas adalah yang terburuk sejak 7 tahun lalu. Dan di Sydney, Australia, ribuan rakyatnya mengangkat spanduk sokongan terhadap rakyat Palestin. Mereka mengutuk serangan Israel terhadap orang awam Palestin sehingga menyebabkan ratusan terkorban, termasuk kanak-kanak dan wanita. Malah ratusan ribu rakyat Palestin terpaksa menjadi pelarian sejak Zionis mula merampas tanah mereka berpuluh tahun lalu. Tidak ketinggalan penyokong parti politik Jamaat-e-Islami di Pakistan memprotes siri serangan Zionis ke atas Gaza. Mereka menyatakan ia merupakan kekejaman paling teruk yang menyebabkan pertembungan orang awam Palestin yang mempertahankan Masjid Al-Aqsa dengan tentera rejim Israel. Dan pastinya senada dengan Turki, Kuala Lumpur, Jakarta dan Brunei sepakat mengutuk serangan rejim Zionis terhadap Gaza. Malaysia menggesa dunia Islam bersatu dan menentang kekejaman Israel di semenanjung Gaza dan tebing barat. Tegas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Malaysia, Indonesia dan Brunei turut menggesa Majlis Keselamatan PBB bertindak segera. Dan tambahnya, beliau telah mengadakan perbincangan dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam perbincangan tersebut, Presiden Joko Widodo dan saya bersetuju bahawa tindakan ganas rejim Israel harus dihentikan serta-merta. Kami juga berkongsi pandangan yang sama supaya komuniti antarabangsa, terutamanya Majlis Keselamatan PBB, bertindak segera bagi menghentikan keganasan rejim Israel dan menyelamatkan nyawa rakyat Palestin. Dalam hal ini, Malaysia akan menerajui bersama-sama dengan Indonesia dan Brunei untuk mengeluarkan satu kenyataan bersama bagi mengutuk sekeras-kerasnya serangan zalim rejim Israel ke atas Palestin ini. Tan Sri Muhyiddin turut menyatakan kekesalan terhadap kegagalan Badan Antarabangsa bertindak segera menangani situasi di Gaza. Sehingga kini, Majlis Keselamatan PBB belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung situasi terkini di Palestin lantaran bangkangan daripada Amerika Syarikat. Walaupun begitu, Malaysia akan terus berusaha untuk menyeru komuniti antarabangsa, terutamanya Majlis Keselamatan PBB, untuk bertindak segera bagi memaksa Israel menghentikan serangan terhadap rakyat Palestin. Sementara itu, mesyuarat tergempar terbuka secara maya Jawatan Kuasa Eksekutif Pihak Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dijangka akan berlangsung esok. Menurut Tan Sri Muhyiddin, mesyuarat yang melibatkan peringkat menteri-menteri luar akan membincangkan perkembangan terkini di Palestin.
Kerajaan Malaysia akan diwakili oleh Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menyertai mesyuarat tersebut bagi menegaskan pendirian Malaysia terhadap situasi di Palestin. Jelas Tan Sri Muhyiddin, Malaysia akan terus menyokong segala usaha demi mencapai penyelesaian yang adil dan berkekalan. Ini juga menerusi rundingan melibatkan pihak-pihak berkaitan berdasarkan undang-undang antarabangsa serta resolusi-resolusi PBB. Malaysia dalam pada itu akan menggesa OIC untuk lebih tegas dan melaksanakan usaha semaksimum mungkin demi melindungi rakyat Palestin daripada keganasan Israel pada mesyuarat tergempar esok. Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein yang akan mewakili Malaysia berkata, negara ini sentiasa teguh berdiri dan bersolidariti dengan rakyat Palestin. Jelas Datuk Seri Syamuddin, beliau akan menyuarakan pendirian tegas dan tidak berbelah bahagi Malaysia mengenai isu Palestin kepada OIC. Beliau juga akan menyuarakan gesaan Malaysia supaya OIC mengambil tindakan lebih tegas dan melaksanakan usaha semaksimum mungkin demi melindungi rakyat Palestin daripada keganasan Israel. Mesyuarat tergempar terbuka secara maya jawatankuasa eksekutif OIC peringkat menteri-menteri luar itu diadakan bagi membincangkan mengenai keganasan Israel, pencerobohan dan pendudukan kuasa rejim itu di wilayah Palestin, terutama di Baitul Maqdis. Malaysia juga akan meneruskan sumbangan dua hala kepada Palestin selain sumbangan kepada badan-badan antarabangsa. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengulangi pendirian berprinsip Malaysia sentiasa konsisten memberikan sokongan padu kepada Palestin dan perjuangan rakyatnya dari segi politik, ekonomi dan juga moral. Melalui akaun Amanah Kemanusiaan Rakyat Palestin AAKRP selian Kementerian Luar Negeri, Malaysia telah menyumbang sebanyak $10,000 kepada Masjid Al-Aqsa pada tahun 2020. Sumbangan tersebut telah disalurkan kepada Kementerian Awqaf Jordan. Di tahun 2020, Malaysia telah menyumbang sebanyak $120,000 kepada United Nations Relief and Works Agency in the Near East, UNRWA, bagi menampung kos operasi dan programnya bagi tahun 2020. Jelas Tan Sri Muhyiddin, Malaysia telah memberi sokongan konsisten kepada UNRWA secara konsisten sejak tahun 1978. Sejak tahun 2015, Malaysia pula telah menyumbang sebanyak $600,000 Amerika kepada UNRWA. Selain itu, Malaysia turut membantu Palestin membendung wabak COVID-19 dengan menyalurkan bantuan berbentuk barangan perubatan. Ia termasuk 1 juta pelitup muka, 500,000 pelindung muka dan 500,000 sarung tangan getah. Tekanan juga harus diberikan kepada kuasa besar yang jelas menyokong Zionis Israel. Penganalisis politik antarabangsa Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berkata, antaranya Amerika Syarikat yang dilihat menggunakan kuasa pembatalnya dalam penganjuran mesyuarat Majlis Keselamatan PBB bagi membincangkan situasi yang dihadapi Gaza sebanyak 2 kali minggu lalu. Kalau nak menyelesaikan melalui Majlis Keselamatan, 2 kali dah Amerika Syarikat menggunakan kuasa pembatal dalam minggu lepas. Jadi kalau tekanan dapat diberikan kepada Amerika Syarikat oleh pemimpin negara Islam, maka tekanan Amerika Syarikat kepada Israel kemungkinan akan membuahkan hasil. Justru tegasnya pemimpin-pemimpin negara Islam perlu bersatu dalam menangani kekacauan yang dilakukan Israel terhadap Palestin. Antaranya menyekat perdagangan dua hala bersama kuasa besar yang menyekat usaha mencapai keamanan di Palestin. Seharusnya tekanan perlu diberikan kepada Amerika Syarikat, kepada Washington dan juga Presiden Biden oleh pemimpin-pemimpin negara Islam. Kerana kita tahu Amerika Syarikat bergantung banyak aktiviti dagangnya dengan negara-negara Islam. Bukan saja perolehan senjata tetapi juga seperti perdagangan minyak umpamanya. Jadi tekanan
bagi saya seharusnya diberikan kepada Amerika Syarikat supaya Amerika Syarikat tahu bahawa penyokongan mereka terhadap Israel akan merugikan Amerika Syarikat itu sendiri. Pandangan sama turut diutarakan oleh penganalisis politik Mujibu Abdul Muiz dalam memberi tekanan kepada kuasa-kuasa besar untuk meleraikan isu Palestin Israel. Negara yang konsisten menyokong dan sentiasa bersolidariti dengan Palestin, bagi saya ini adalah peluang yang terbaik untuk Malaysia bersatu dengan negara-negara Islam yang lain, barangkali baik di peringkat serantau ataupun di peringkat antarabangsa, untuk terus menggunakan segala saluran yang ada untuk menepani isu Palestin. Walaupun isu ini kelihatan kompleks, tetapi Malaysia seharusnya bergerak ke arah itu. Tambah Mujibu, jika tekanan secara berterusan diberikan kepada kuasa-kuasa besar, ia mampu mewujudkan gelombang kesedaran untuk menyelesaikan masalah berkenaan. Tekanan antarabangsa inilah yang menggerunkan Amerika Syarikat dan Israel, kerana tekanan antarabangsa mampu mencetuskan gelombang kesedaran global yang mampu membawa kepada solidariti komuniti antarabangsa, di mana kesedaran ini tidak dapat ditepis oleh Israel dan juga Amerika Syarikat, berbanding dengan kecaman dan bantahan secara unilateral oleh negara ataupun pertubuhan-pertubuhan antarabangsa. Inilah yang ditakuti oleh Israel, dan kalau kita mampu menggambling segala usaha dan tenaga kita untuk menimbulkan kesedaran dan juga tekanan antarabangsa, maka kita barangkali mampu untuk menyelesaikan masalah Israel ini secara once for all. Baik, seterusnya beralih ke situasi semasa COVID-19. Juga berat untuk kami sampaikan, sebanyak 44 kematian dilaporkan hari ini, rekod tertinggi sejak COVID-19 melanda negara. Manakala jumlah kes baru meningkat sedikit kepada 4,140 kes daripada 4,113 kes semalam. Dan jumlah kes sembuh pula 3,432 kes. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Baik, ini ingatan kepada bakal penerima vaksin yang berstatus individu dalam siasatan PUI, kontak rapat pesakit COVID-19 atau individu dalam pengawasan PUS tidak dibenarkan hadir ke pusat pemberian vaksin PPV. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata, setakat ini pihaknya mendapati beberapa individu yang berstatus sedemikian hadir ke PPV sedangkan mereka sepatutnya berada di rumah. Ya, menurut beliau pihaknya akan menjadualkan semula vaksinasi bagi mereka yang berstatus sedemikian kerana individu berkenaan berisiko untuk menjangkiti orang lain. Selain itu, bagi mereka yang tiada janji temu di MySejahtera, tidak perlu hadir ke PPV untuk mencuba nasib mendapatkan vaksin kerana ia boleh menimbulkan kesesakan serta menimbulkan kawasan jangkitan COVID-19. Khairi bercakap kepada media ketika melakukan tinjauan ke PPV, Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur bagi vaksin AstraZeneca. Beliau turut menasihatkan mereka yang mempunyai janji temu penerimaan vaksin supaya hadir pada waktu yang ditetapkan atau lebih awal, antara 15 hingga 30 minit sahaja bagi mengelak kesesakan. Desa Mall at KPLB kini berjaya himpunkan lebih 3,000 usahawan. Paparannya dalam segmen ekonomi, teruskan setia bersama Berita Perdana.
Bermula dengan penyertaan 30 usahawan desa ketika diperkenalkan pada tahun 2017, program Desa Mall at KPLB kini berjaya menghimpunkan lebih 3,000 usahawan. Inisiatif Kementerian Pembangunan Luar Bandar tersebut bertujuan membuka akses pasaran produk usahawan luar bandar menerusi platform e-dagang. Kita ikuti laporan disediakan wartawan Jabatan Robert memperincikan program Desa Mall at KPLB. Program Desa Mall at KPLB dijayakan dengan kerjasama e-lokal Sendirian Berhad selaku pengendali latihan dan pentadbir. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Ahmad Shah Wahid, tempoh pandemik telah mempercepat adaptasi digital para pesertanya. Peserta terdiri daripada usahawan luar bandar yang berdaftar dengan agensi di bawah KPLB seperti MARA, RISDA dan Lembaga Kemajuan Wilayah seluruh Malaysia. Average sale kita orang sebenarnya adalah dalam 10 ke 15,000, 20,000 je average sale. Tapi pada bulan Jun kita hit 80,000. 80 peningkatan almost 300% masa tu. Dan disebabkan oleh banyak orang tak boleh keluar rumah dan order online meningkat. Okay. Untuk tahun ini juga pihaknya menyasarkan untuk membuka lebih banyak hub runcit yang akan memudahkan urusan logistik dan jualan produk usahawan desa. Terkini terdapat 14 hub runcit dengan 8 daripadanya terletak di sekitar Lembah Kelang. Pihaknya merancang membuka 7 lagi hub runcit tahun ini ke arah misi mewujudkan ekosistem Desa Mall at KPLB di setiap negeri. Yang pertama, fungsi adalah untuk menjadi hub usahawan menghantar produk mereka untuk kita collect kat situ. Yang kedua, menjadi tempat penjualan untuk menjual produk-produk kepada orang-orang di kawasan sekitar tu. Dan ketiga, tempat untuk usahawan berdaftar diri sebagai usahawan Desa Mall KPLB. Jenama Desa Mall at KPLB juga akan diperkenal menjadi produk franchise dengan penyertaan usahawan desa yang berkemampuan menjadi franchisee mengendalikan hub runcit. Program kesetiaan juga sedang dibangunkan untuk memberi nilai tambah kepada pengguna melalui diskaun pembelian dan program mata ganjaran. Selain berupaya meningkatkan akses pasaran produk keluaran desa, inisiatif Desa Mall oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini berupaya menjadi pembangkit ekonomi, meningkatkan punca pendapatan warga desa selain mencipta peluang pekerjaan. Laporan Jabatan Robert, Berita RTM. Pelan Pemasaran Strategi Acara Perniagaan Malaysia SMP 2021-2030 yang dilancarkan minggu lalu diharap mampu merancakkan kembali industri mesyuarat, insentif, konvensyen dan pameran MICE dari kesuraman. Pengarah Urusan Pusat Konvensyen Tropicana Gardens, Andrew Asvin, percaya acara perniagaan boleh berlangsung dengan selamat selagi tidak mengabaikan SOP yang ditetapkan. I think looking at the future of events, I don't think it's all doom and gloom, and I believe with adapting to the new normal and adapting to SOPs and actually enforcing SOPs and not to actually diminish the customer experience, I believe there's still hope for the industry. Tanpa kehadiran pengunjung dari luar negara, pihaknya mengubah strategi antaranya bekerjasama dengan jenama popular tempatan dalam usaha menarik pengunjung domestik. Lebih setahun industri MICE mengalami tempoh suram, ekoran penutupan sempadan susulan pandemik. Biro Konvensyen dan Pameran Malaysia MICEP laporkan pihaknya terpaksa membatalkan lebih 60 acara fizikal daripada 118 yang dijadual berlangsung pada tahun lepas, selain banyak lagi terpaksa ditunda. SMP 2021-2030 menggariskan matlamat meletakkan Malaysia sebagai destinasi pilihan acara perniagaan antarabangsa. Memiliki keluarga bahagia menjadi impian kita semua. Tiada yang inginkan keluarga yang dibina, kucak kacir
dihimpit pembalahan dan untuk memastikan keluarga kekal bahagia bukan perkara mudah, apatah lagi dibelenggu pelbagai cabaran di saat negara dilanda pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Jadi Ivan, sempena dengan Hari Keluarga Antarabangsa 2021 yang mengangkat tema keluarga dan juga teknologi baru, kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Mazliha Hamzah mengenai kepentingan semua pihak menuju ke arah pembentukan keluarga harmoni. PKP tahun lepas betul-betul menduga saya. Saya kehilangan kerja. Bergaduh hari-hari dengan isteri saya. Saya dah tak tahu nak buat apa dah. Saya dah hilang arah. Masa bercinta, molek belaka. Nampak macam ustaz-ustaz. Lepas tu, bila kahwin, baru saya tahu suami saya kaki pukul. Kita lihat balik kita punya hubungan kepada Tuhan itu sendiri, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Sebab kalau kita nak tengok kehidupan kita secara realiti, pertama kita kena tengok hubungan kita dengan Tuhan macam mana. Kalau istilahnya keluarga kita berantakan, dalam bahasa apa yang mudah kita boleh panggil berantakan, runtuh dan sebagainya, cuba kita tengok bagaimana hubungan kita. Memanglah hubungan kita dengan anak-anak suami, tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan pencipta kita. Menurut Dr. Selamat Amir, untuk mencapai hasrat tersebut, usaha dan pengorbanan tidak berbelah bahagi daripada setiap ahli keluarga ditagih. Pelbagai aspek dan ciri-ciri perlu dititik beratkan supaya ianya dapat dicapai. Ia penting kerana keluarga bahagia adalah salah satu penyumbang kepada nilai masyarakat yang saling hormat-menghormati, positif dan harmoni. Keutuhan institusi keluarga mampu membangunkan negara dengan aman tanpa perbalahan. Setiap ahli keluarga perlu menjadi tulang belakang kepada institusi kekeluargaan, apatah lagi di kala PKP 3.0 ini agar keluarga tidak berpecah belah. Perubahan berterusan dihadapi oleh setiap keluarga dalam mendepani kehidupan dari aspek pendidikan, ekonomi maupun kesihatan mempengaruhi kehidupan seluruh anggota keluarga. Seiring tema keluarga dan teknologi baru, ia menekankan kepentingan institusi keluarga dan usaha bagaimana untuk mendepani pembangunan dalam konteks teknologi baru dan pandemik COVID-19. Menurut pensyarah Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Shah Alam, Sharifah Fadilawati Said Abdullah, sebuah keluarga harus mengamalkan sifat rahmah antara ahli keluarga kerana ia boleh membawa ketenangan yang melahirkan kebahagiaan dalam keluarga. Antara perkara yang boleh kita lakukan sempena PKP 3.0 ini, kita kena melihat daripada sudut yang positif. Ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita mengeratkan hubungan dengan ahli keluarga. Kita ambil kesempatan untuk melakukan aktiviti keagamaan secara berjamaah. Sebagai contoh, melakukan solat berjamaah, kemudian kita menyimak bacaan Al-Quran anak-anak. Seterusnya mungkin kita boleh melakukan taklim dan seumpamanya. Ini kerana bila kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam institusi kekeluargaan kita, maka kita kena yakin bahawa Allah akan mengecilkan masalah kita. Allah akan memberikan kita keberkatan dalam rezeki yang dilimpahkannya. Amat rugi jika peluang keemasan ini tidak diisi dengan aktiviti bermanfaat. Suasana yang gembira, aman dan tenteram merupakan salah satu tanda sesebuah keluarga itu bahagia. PKP ini adalah peluang untuk mendapat masa berkualiti bersama keluarga. Jika sebelum ini masa adalah terhad, kini ada 24 jam untuk mereka yang bekerja dari rumah berada di rumah. Burung merpati terbang merata, terbang bersama anak-anaknya. Keluarga bahagia, idaman kita, marilah kita merealisasikannya. Selamat Hari Keluarga Sedunia. Mazliha Hamzah, Berita ATM. Baik, buat seketika tugas kami akan disambung penyampai segmen sukan bersama. Kita bersama dengan Syairul Islam. Silakan, Syai. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syairul Islam dalam edisi Sukan. Saudara, susulan isu pemain Israel yang didakwa bakal menyertai kejohanan badminton terbuka Malaysia, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Aina Merican menegaskan tiada wakil daripada Israel dibenar beraksi pada kejohanan tersebut.
Dakwaan itu tular di media sosial apabila seorang peminat badminton bertanyakan soalan itu kepada Datuk Seri Rizal Marikan menerusi laman sosial media Twitter. Persoalan itu diajukan berserta dengan jadual perlawanan Persekutuan Badminton Dunia yang menunjukkan pasangan dari Israel, Misha Zilberman dan Svetlana Zilberman berada dalam undian bergu campuran bersama beberapa negara lain. Datuk Seri Rizal Marikan bagaimanapun membuat tweet semula ciapan daripada Persatuan Badminton Malaysia BAM yang menjawab bahawa undian kejohanan yang tersebar itu tidak pernah diluluskan kerajaan sejajar dengan polisi negara Malaysia. Menurut BAM, Malaysia mengecam dan menolak sebarang kekejaman rejim Israel terhadap Palestin dan tidak mempunyai apa-apa hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Kejohanan terbuka Malaysia yang sepatutnya berlangsung di Axiata Arena Bukit Jalil hujung Mei ini telah ditangguhkan ke tarikh yang belum ditetapkan. Hasil bedah siasat pemanah negara yang meninggal dunia Haziq Kamaruddin semalam mendapati ia disebabkan komplikasi salur darah jantung tersumbat akibat daripada perubahan aterosklerosis. Ketua Perkhidmatan Perubatan Forensik Datuk Dr. Zohari Nur berkata hingga kini tiada bukti kematian Olimpian berusia 27 tahun itu berkait langsung dengan vaksinasi COVID-19. Haziq antara lebih 200 atlet dan pegawai yang terlibat dalam persediaan kesukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo yang melengkapkan dos suntikan vaksin Pfizer-BioNTech pada 4 Mei lalu. Bagaimanapun, siasatan lanjut sedang dijalankan termasuk menunggu beberapa keputusan analisis makmal. Haziq yang pernah mewakili negara kesukan Olimpik London 2012 dan Rio 2016 dilaporkan rebah di rumahnya pagi semalam sebelum dikejarkan ke Hospital Kajang dan disahkan meninggal dunia. Sementara itu, jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Taman Koperasi Serkam Darat Merlimau awal pagi tadi. Menurut bapa Allahyarham Haziq, Kamaruddin Yusof, sekeluarga reda di atas pemberian Haziq dan turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu melancarkan urusan jenazah anaknya. Raya pertama tu dia ada buat video call lah. Dia mereka macam dia pun macam sihat, tak ada apa. Saya pun tak sangka lah sebenarnya boleh jadi macam ni. Jadi tiba-tiba dia kan jadi macam tu. Dia cerita semua baik lah, semua bagus kata. Semua kesihatan pun bagus. Dia tak ada cerita hal lain. Cuma dia seronok je lah. Dia kata dia sihat, dia apa semua tu je. Allahyarham Haziq dikebumikan di kampung isterinya kira-kira pukul 1.40 pagi tadi. Saudara, sebentar tadi telah pun masuk solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur bagi kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Perkembangan seterusnya, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Datuk Ahmad Syafawi Ismail berharap hajat Allahyarham Muhammad Haziq Kamaruddin menempah slot kesukan Olimpik 2020 dapat diteruskan rakan seperjuangan. Tambah beliau, kehilangan pemanah senior negara itu harus jadikan dorongan buat atlet pemanah lain sekaligus berupaya merealisasikan impian Allahyarham. Jadi sekiranya mereka layak di Paris ke Olimpik, maknanya the whole team akan layak ke Tokyo nanti. Sekiranya mereka gagal melayakkan diri di Paris nanti, maknanya hanya seorang saja wakil kita dalam acara individu di Tokyo 2020. Jadi kita berharap bahawa ini akan memberi satu dorongan semangat kepada rakan-rakan yang lain yang sudah tentu akan memberikan yang terbaik lah. Kerana cita-cita Haziq untuk melayakkan diri ke Sukan Olimpik dan seterusnya menangi pingat itu masih lagi segar. Datuk Ahmad Syafawi ditemui media selepas majlis pengebumian Allahyarham Haziq di tanah perkuburan Taman Koperasi Serkam Darat hari ini. Sempena Hari Belia Negara 2021, kejayaan diraih atlet-atlet belia negara ketika dunia masih berdepan pandemik COVID-19 menarik perhatian Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ia sekaligus membuktikan semangat juang tinggi dalam kalangan belia negara. Tan Sri Muhyiddin dalam perutusan Hari Belia meluahkan rasa bangga dan kagum dengan kejayaan di Lakar sekaligus merealisasikan potensi dan kemampuan diri masing-masing. Jelas beliau, kejayaan atlet belia negara paling membanggakan pada tahun ini ialah menerusi perseorangan badminton negara Lee Zijia yang berjaya merangkul kejuaraan All England 2021 pada Mac lalu. Dalam pada itu, prestasi cemerlang Ratu Terjun Negara Pandalila Rinong yang berjaya meraih pingat emas dalam kejohanan terjun Piala Dunia FINA 2021 dan Raja Pecut Negara Muhammad Azizul Hasni Awang serta Muhammad Syah Firdaus Sharom ketika mengungguli kejohanan berbasikal trek kebangsaan di Australia turut mendapat pujian Perdana Menteri.
Ini pula perkembangan sukan berbasikal. Pelumba trek negara Muhammad Fadil Muhammad Zonis meraih pingat perak acara 1 km ujian masa individu lelaki pada kejohanan Piala Negara-Negara UCI di Velodrome Hong Kong semalam. Pelumba berusia 24 tahun itu mencatat masa 1 minit 1.772 saat, ketinggalan 0.998 saat di belakang pemenang pingat emas dari Jerman Felix Grob. Pelumba Sepanyol Juan Peralta membawa pulang pingat gangsa manakala seorang lagi pelumba negara, Muhammad Ridwan Sharom, menduduki tempat keempat. Muhammad Fadil adalah pemegang rekod kebangsaan dan rekod Asia dalam acara 1 km ujian masa dengan catatan 1 minit 0.305 saat pada kejohanan dunia di Berlin tahun lalu. Dia akan bersaing dalam acara Kirin hari ini dan pecut pada esok. Sedara, sambutan Aidilfitri dalam kalangan atlet negara pada Khamis lalu berlangsung sederhana, namun ia tidak menghalang mereka meraihkannya dengan cara tersendiri menerusi gelembung sukan ditetapkan. Kami kongsikan sedikit suasana sambutan perayaan atlet negara di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. Kebanyakan atlet negara meluahkan rasa sedih kerana tidak dapat bersama keluarga, namun tetap bersyukur dapat meraihkan kedatangan Syawal bersama rakan seperjuangan lain. Bolehlah, seronok jugalah bila nak kata tak balik ni pun kata seronok jugalah dapat sambut hari raya dengan ramai-ramai macam ni, suasana ramai-ramai. Satu ni kita pun PKP, kalau balik pun kalau keluar pun kena duduk rumah ya. Duduk sini pun bolehlah, kawan-kawan ada aja borak-borak semua lepak-lepak okey ya. Untuk Izzah sebab ini kali pertama raya Izzah tanpa family. Sebab all this while Izzah dapat raya dengan family. Of course rasa a bit sedih, frustrating. But at the same time rasa macam new experience sebab tak pernah raya dengan suasana dekat MSN. So it's a good experience. Alhamdulillah seronok lah sebab member-member kan satu kepala semua, boleh melawak semua. Dia jadi apa? Tak ada lah suram kan raya. Dia jadi meriah lah. Sementara itu, Persatuan Pengusaha Gimnasium Malaysia menggesa pihak berwajib tampil menghulur bantuan bagi membantu penggiat industri sukan yang semakin tenat selepas pengumuman pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Presidennya Krishna Kumar menganggarkan pengusaha gimnasium mengalami kerugian sekitar 30 hingga 40 ribu ringgit sebulan akibat impak tersebut. Tambah Krishna, meskipun PKP pertama tahun lalu berjalan dalam tempoh selama 3 bulan, pihaknya bagaimanapun menerima pelbagai bantuan seperti subsidi upah dan dana khas daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS. Saya mintalah sebab sepanjang 2 tahun ni kementerian pun tak ada buat apa-apa program, jadi peruntukan kementerian itulah cubalah kalau ada lebih tu agihkan sedikit grant untuk membantu kami untuk at least membayar sewa, tak bayar penuh pun at least membantu kami membayar sewa. Jelas Krishna, sewa lot kedai dan gaji kaki tangan adalah isu yang perlu diselesaikan oleh pengusaha industri sukan setiap bulan biarpun premis tidak dibenarkan beroperasi. Kebanyakan gimnasium juga enggan memberhentikan pekerja mereka kerana faham golongan tersebut juga mempunyai komitmen masing-masing. Selain itu, potensi peralatan gimnasium untuk mengalami kerosakan juga lebih tinggi jika lama tidak beroperasi, sekaligus bakal menyebabkan kerugian kepada pengusaha. Saudara, berita tadi mengakhiri edisi Sukan 3 Syawal. Kekal aktif dan teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Syairul Islam Basmullah. Assalamualaikum dan salam Aidilfitri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada malam ini dimulakan dengan melihat kepada paparan imej satelit semasa. Imej satelit terkini menunjukkan kelompok awan aktif kini tertumpu di sekitar negeri utara dan pantai timur Semenanjung, termasuk di hampir ke semua bahagian di negeri Sabah serta di bahagian utara dan tengah negeri Sarawak. Kelompok awan aktif ini menandakan keadaan cuaca adalah lembap di kawasan yang berkenaan. Jika diperhatikan melalui paparan imej radar semasa, dapat diperhatikan hujan dari buk petir kini masih lagi berlaku di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, pedalaman negeri Kelantan dan juga Pahang. Keadaan ini diramalkan boleh berlanjutan sekurang-kurangnya sehingga ke lewat malam nanti. Bagi negeri Sabah, hujan dari buk petir
kini berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri berkenaan dan dijangkakan ianya akan bergerak keluar ke kawasan perairan Sabah Barat menjelang lewat malam nanti. Di negeri Sarawak pula, hujan dari buk petir yang berlaku di bahagian Limbang, Miri, Bintulu dan Kapit dijangkakan akan mula beransur reda dalam tempoh 1 sehingga ke 2 jam sahaja lagi. Untuk ramalan cuaca pada pagi esok, Met Malaysia menjangkakan hujan dari buk petir berpotensi untuk berlaku di sekitar kawasan perairan negeri pantai barat Semenanjung termasuk di kawasan pesisiran pantai negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka dan Johor serta di bahagian pedalaman Kapit negeri Sarawak. Sekian sahaja info cuaca pada malam ini. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Met Malaysia. Tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula kampung halaman. Itulah perumpamaan keterujaan perantau-perantau pekerja di bandar yang sentiasa bersemangat setiap kali menjelang musim perayaan untuk pulang menemui keluarga. Di Sabah, 3 hari kelonggaran untuk meraikan perayaan Aidilfitri menjadi berita gembira namun perlu diraikan dalam norma baharu. Ya, kita ikuti laporan wartawan Saleh Jikri yang berkongsi suasana sambutan Raya Aidilfitri di kampung sekitar Beaufort dan Papa dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Bermula 1 Syawal, masyarakat di negeri ini menunaikan solat sunat Hari Raya Aidilfitri di seluruh masjid dan surau. Dalam masa sama, pemantauan dilaksanakan pihak berkuasa agar tiada yang ingkar dengan SOP perayaan. Sesi ziarah Hari Raya dihadkan dari 9 pagi hingga 9 malam, iaitu 2 jam bagi setiap 10 orang dan tuan rumah wajib menyediakan kod QR MySejahtera serta mematuhi protokol kesihatan umum. Walaupun diraih dalam suasana norma baharu, makna dan kemeriahan Aidilfitri tetap dirasai umat Islam. Bagi pemimpin di peringkat akar umbi, kebenaran yang diberikan melambangkan betapa kerajaan menghargai pengorbanan rakyat Sabah berjuang membendung pandemik COVID-19. Alhamdulillah, kita amat berterima kasih kerana kita lihat atas bila kelonggaran ini kita dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri ini secara sederhana tapi tetap meriah dan mengikuti SOP yang ditentukan. Masyarakat sangat-sangat berterima kasih di atas usaha kerajaan negeri telah melakukan perundingan dengan kerajaan pusat bahawa kerajaan pusat telah pun memberi pertimbangan berhati-hati dalam SOP yang telah pun ditetapkan. Ini adalah satu tindakan yang mendapat pujian daripada rakyat. Tetapi apabila kerajaan melonggarkan SOP ini, kita minta supaya rakyat mematuhi segala apa juga arahan yang diputuskan oleh kerajaan. Budaya kunjung mengunjung dan menziarah kubur sudah menjadi kelaziman setiap menjelang Aidilfitri. Yang penting, SOP yang ditetapkan kerajaan tetap dipatuhi sepenuhnya bagi mengelak penularan pandemik COVID-19 semasa perayaan Aidilfitri. Meminta kepada semua rakyat untuk tidak leka dengan keistimewaan yang diberikan oleh kerajaan negeri Sabah untuk terus kita bersama mematuhi SOP untuk kita mengekang COVID-19 ini. Pelonggaran ini bukanlah menandakan kita bebas sepenuhnya, tapi kita mohon kepada
semua rakan-rakan, terutamanya rakyat Sabah khususnya, agar kita sama-sama dapat mematuhi SOP yang telah pun diperketatkan, yang telah dikuatkuasakan. Gembira dapat berjumpa, walau masing-masing agama, kita tetap menziarahlah pasal kita satu keluarga. Kita dapat menziarahi ahli keluarga walaupun dalam pandemik COVID-19 dan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kita sememangnya mengamalkan SOP yang telah digariskan. Kalau sebelum ini perayaan yang diraikan meriah dengan hiasan rumah, namun berbeza pada kali ini, setiap rumah menyediakan alat pemeriksaan suhu, imbasan mai sejahtera, pelitup separuh muka, penjarakan semasa dalam ziarah. Pada tahun ini kelonggaran 3 hari yang diberikan oleh rakyat negeri Sabah untuk merayakan Aidilfitri ini antaranya menghasilkan pertandingan bercucul ini. Walaupun dalam prosedur operasi standar sedang dilaksanakan sentiasa dipatuhi. Salih Cikri untuk RTM. Pasti ramai yang merindui lontaran vokal Ning Baizura yang kini agak menyepi di pentas nyanyian. Ya, kalau anda semua nak tahu, Ning sebenarnya dah pun menjadi guru vokal sejak 3 tahun lepas. Seronok sangat sebab saya jadi cikgu dan saya menggunakan ilmu saya sebagai penyanyi di mana saya nak luahkan lagi saya punya ilmu kalau saya tak mengajar kan. Jadi saya share ilmu saya dengan anak-anak murid saya. Itulah sebabnya saya diam-diam. Itu jadi mak lagi, menjaga sebab suami lagi. So alhamdulillah lah, kita bukan tak buat apa-apa. Kata Ning, pelajarnya terdiri daripada pelbagai peringkat umur antara 6 hingga 40 tahun dan dia ditemui selepas majlis bersama Habib Jules di Ibu Negara. Tidak mahu bergantung kepada karier seni semata-mata, Suib Sepatu semakin mengorak langkah dalam bidang perniagaan dengan hasrat membuka peluang pekerjaan kepada orang ramai. Hasrat Suib nampaknya berjaya apabila sudah pun mempunyai lebih 700 pekerja. Sekarang ni alhamdulillah bisnes yang saya sedang jalankan, Bubble Bee, kita dah pun ada lebih kurang 700 staff dalam masa setahun 4 bulan. So saya rasa itu tanggungjawab besar untuk saya dan juga top management yang lain untuk make sure bisnes yang saya sedang jalankan ini berjalan dengan lancar dan semakin bagus. Sebab ialah ramai orang di bawah saya. So saya tak nak menghampakan orang. Syuib kini fokus kepada perniagaan dan berehat sementara daripada industri hiburan. Assalamualaikum, saya Syuib Sepatu. Saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kalau saya ada salah silap saya selama saya dalam industri ini. Maafkan saya, ampunkan saya. Dan insya-Allah saya mendoakan semua peminat, penyokong-penyokong saya, semoga semuanya berada dalam limpah rahmat dan rahmat Allah SWT. Sama-sama kita berjaya dunia dan akhirat insya-Allah. Teruskan support saya, support isteri saya dan support bisnes saya insya-Allah. Assalamualaikum. Seorang lelaki mengadu mengalami kesakitan di bahagian telinganya dan selepas pemeriksaan, doktor menemui seekor kupu-kupu kecil tersekat dalam salur telinga lelaki itu. Video doktor berjaya mengeluarkan serangga berkenaan menggunakan penyepit kecil pula dan insiden dipercayai berlaku pada 25 April lalu. Rover peneroka China Zhurong dengan 6 roda bertenaga solar dan mempunyai berat 240 kg berjaya mendarat di planet Marikh. Kejayaan itu bakal mencatat sejarah buat China dalam misi pertama ke planet berkenaan. Zhurong diambil sempena nama Dewa Api Mitos China, tiba beberapa bulan selepas kenderaan robotik dilancarkan Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Amerika Syarikat NASA mendarat di planet Marikh. Ia dianggap satu perlumbaan teknologi membabitkan dua kuasa besar dunia di luar bumi.
Pula satu video lucu yang dimuat naik oleh pengguna Twitter Firdaus Asri apabila dia ditampar manja-manja oleh ibunya ketika sedang melakukan rakaman ucapan Raya Aidilfitri. Dan hasil spontan, dua beranak ini mencuit hati pengguna laman media sosial. Video ini mendapat lebih 229,000 tontonan. Berita perdana edisi 15 minit berakhir di sini. Pastikan anda sentiasa patuhi SOP Hari Raya untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Duduk di rumah dan ceriakan Aidilfitri anda dengan menonton pelbagai rancangan menarik di saluran TV RTM. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam sejahtera.